A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran innaka la'ala khuluqil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah dalam taman-taman syurga, yang mana tajuk pada pagi ini teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, menyelang-menyelang nak menyambut Maulud ni kan. Dia dah start dah ni. Ni semua masjid surau tengah bergasak betul baik Maulud sekarang. Ya? Sebab satu-satunya manusia yang hebat kan, sampai kan bukan orang Islam. Orang bukan Islam pun letak Nabi kita yang terbaik. Orang bukan Islam boleh buat ranking daripada nombor 1 sampai nombor 20 pemimpin yang paling berpengaruh. Nombor 1 dia letak Nabi. Nombor 2, nombor 3 tu dah merayau senarai tu. George Bush ada dalam tu. Trump pun dia letak dalam tu. Macam-macam pemimpin. Jadi kita tak boleh nak iktiraf senarai tu sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Itu semua propaganda je tu. Kan? Nombor 1 tu the one and only. Kalau betul lah kita terima iktiraf senarai tu, macam mana lah kedudukan Saidina Abu Bakar? Macam mana lah kedudukan Nabi-Nabi lain? Yang ni semua tak semanggah tu. Orang putih punya kojo. Kan? Jadi dalam ayat tu tadi disebut sesungguhnya pada di Rasulullah itu ada satu contoh ikutan terbaik. Tu cerita teladani akhlak tadi. Teladani akhlak, contoh ikutan terbaik. Maknanya tak ada, dia bukan sebut dalam Quran tu, bukan sebut macam bajet-bajet baik, tak. Lebih kurang baik lah, tak. Antara terbaik pun tidak. Tapi yang terbaik, contoh ikutan terbaik. Makna the one and only. Contoh lah, kita nampak lah ada orang melintih jalan. Ada seorang budak tolong makcik tu melintih jalan. Baik betul budak sungkai tu. Baik betul budak muda tu, kek sungkai ni, nampak tak? Dia tolong makcik tu melintih jalan. Jangan risau, Nabi lagi baik. Kan? Sebab makcik itu tak ada masalah dengan budak tu. Nabi dengan orang yang ada masalah dengan Nabi pun Nabi baik. Macam mana kan? Macam tu lah. Orang makcik itu mengutuk dia hari-hari. Nabi boleh waktu dia sakit, Nabi suap dia makan. Terbuat tak kita macam tu? Belum tentu dia dah. Jangan kata orang tak kena. Saudara mara yang kita ada masalah dengan dia pun, aku dengan dia minta maaf lah, kau janganlah, kau carilah orang lain. Macam tu. Saudara mara tu. Tu memang kena cakap. Macam mana nak cakap? Yang terbaik dia tu. Ada orang tu dia sedekah nak bina masjid tu, dia bagi 50 juta. Baik tak? Baik lah. Tapi Nabi lagi baik. Nabi bagi sampai Nabi dah tak ada benda pun Nabi bagi lagi. Sampai satu tahap Nabi dah tak ada benda nak bagi. Kau pergi dekat rumah tu, rumah hujung tu, kau pergi jumpa tu. Ada seorang perempuan tu akan tolong kau. Dia arah hampir rumah anak dia. Sampai tahap tu Nabi ni nak menolong lah. Tapi orang yang bagi 50 juta tu, tuan-tuan ingat dalam banknya kosong ke duitnya? Tak ada. Berjuta lagi dalam tu. Jadi mana? Tak boleh lawan dengan level baik Nabi tu. Itu sebab dia katakan khuluqil azim, akhlak yang teragung. Terbaik Nabi kita. Sampaikan Mahatma Gandhi, Michael Hart, semua pakar-pakar falsafah dunia ni, semua cakap kalaulah Muhammad ni ada lagi kat dunia ni, selesai banyak masalah kat dunia ni. Macam tu lah. Kan? Itulah keadaan hakikatnya. Nabi ketika muda lagi, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi. Ya Allah. Makcik, boleh saya tolong makcik kat pasar? Makcik tu cakap apa?
Anak baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya daripada Mekah, makcik. Daripada Mekah? Jaga-jaga tau. Kenapa, makcik? Kat Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Sebut, tergamak sebut tu. Kalau kita lah yang megang bakul tu dah, terlapis bakul tu dah. Tapi Nabi macam mana? Bisa senyum Nabi angkat kat bakul tu. Sampai kat rumah dia, letak barang tu. Makcik tu nak bagi upah. Ni ambil lah upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam dia. Akhirnya satu Makkah tahu dah betapa hebatnya akhlak Nabi. Bukan kata orang Islam ya. Yang bukan Islam pun mengiktiraf. Tu sebab tak payah banyak cerita. Nabi ni sayang kita. Nabi sayang kita. Dan dalam Quran dah sebut akhlak terbaik untuk apa? Kenapa sebut tu akhlak terbaik? Contohlah nak beritahulah kereta yang tu paling bagus sekali kalau nak buat van jenazah. Orang nak cakap kalau nak buat jenazah tu van paling baik sekali. Ya ke? Tu tak ada banyak masalah. Maintenance pun kurang. Ya ke? Bolehlah kita beli yang itu. Kita dah tahu dah kita belilah yang itu. Tak ada siapa nak cari yang tak elok dah. Macam tu juga akhlak. Makna tujuan apa? Suruh balik, suruh ikut. Tu ya. Suruh ikut. Nabi kita ni yang terbaik. Jadi kenapalah tak nak ikut? Kau tengok Nabi. Nabi tengok. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ini kan pula kita. Wah, sebab dia tak nak ampun dengan kawan tu. Aku takkan maafkan dia sampai bila. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ni kan pula kau. Apa dia jawab? Aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, kau cik hati Nabi. Jangan ingat Nabi tak dengar apa kita cakap atas dunia ni. Nabi dengar. Tu sebab kalau kita pergi Makkah, kalau kita pergi Makkah dan Madinah, bila nak pergi umrah kan, pergi haji. Kan bila ada orang kampung pesan, nanti sampaikan salam ke Rasulullah ya. Wajib sampaikan tu. InsyaAllah, 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 ngangguk, insyaAllah, sampai ke lantai kepala. Kan? Sampai sana dah tak ingat dah. Tak siapa lah. Kan? Tu sebab sebaik-baiknya catit. Jadi catit tak tertinggal. Jadi bila dah catit tak adalah ramai benar. Dalam 350 orang. Macam itulah. Sampai dekat depan makam Nabi tu. Sebelum sampai tu dekat bilik dia dah tengok dah senarai tu. Kat handphone dia dah tengok dah. 1, 2, 3 ni siapa nama ni. Kejap lagi aku akan sampaikan salam semua ni dekat Rasulullah. Macam tu lah. Sampai kat depan makam Nabi tu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan ini aku menyampaikan salam senarai 350 orang yang dah aku niat angkat bilik tadi kepada kau ya Rasulullah. Macam tu lah. Baru selesai. Tak terayo nak baca satu lah. Baru baca ni yang pertama salam daripada Imam Masjid Jami' Sungkai. Yang kedua pada Tok Siak. Dah haji dah kena halau. Baru dapat 2 orang sebut. Kan? Jadi mana lamsam sekali yo. Kan? Kalau sampaikan. Jadi macam tu juga kalau dan dikatakan bila kita bagi salam, sebenarnya Nabi memang jawab tahu bila kita bagi salam tu. Cuma kita tak dengar. Kan? Dan macam tu juga atas dunia ni, jangan aku ni bukan Nabi, kau cik hati Nabi. Sedangkan Nabi suruh ikut. Nabi suruh ikut. Malahan bukan saja suruh ikut, Nabi suruh sayang dia. Nabi kata tidak beriman seseorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku berbanding daripada mak ayah, anak-anak, keluarga dan insan selainnya. Kono sayang Nabi. Kan? Sayang Nabi tak? Sayang, tapi perangai macam tak sayang ya, macam tu lah ayat dia kan. Bukan cakap orang termasuk yang bercakap ni. Kan? Tak napik dah. Kan? Contoh bab senokah tadi lah. Tanya, berapa puluh tahun dah duduk kat Sungkai ni? 10 tahun dah? 20 tahun. Sampai tak sumbangan kat tabung masjid tu 2,000? Mana nak sampai? Menyang mempertahankan keseringgitannya. Lalu tabung bebek rabung. Mana kain plekat tu tak ada poket. Tak usah lah kan. Memang tak bawa duit. Kan? Tapi kalau orang sebelum keluar rumah dia, mana duit? Ada tak duit kocik lah? Dia cari duit kocik tu. Dia tak ada. Dia tanya, ada duit besar tak ada? Memang tanya duit kocik. Kemudian bila tanya duit, dia tanya duit tu dapat ya. Bayangkan. Tanya tadi dah pahala dah. Simpan duit dalam poket, pahala dah. Masuk dalam tabung, lagilah pahala. Bulan lepas. Tak faham lah kan.
Di Mambau, Seremban, seorang perempuan dia jalan kaki dengan pakai tolokong nak semayang dekat dekat surau Al-Muqarrabin di Mambau, Seremban. Dilanggar ke satu kereta ni oleh non-muslim. Dan langgar melambung perempuan ni. Meninggal setempat tempat kejadian. Melambung nampak tangan ni menggenggam duit RM2 nak bagi sedekah kat surau. Tu cerita Allah kira tak? Kira. Mati dalam keadaan dia memang berjalan ke tempat baik, nak menyumbang pula ke surau tu. Macam tu lah kira. Jadi kalau kita tanya balik diri kita, tu sebabnya kat Seremban tu ada satu masjid. Hamba Allah ni sumbang 100 juta. Tuan-tuan, dia macam mana tu? Dia tanya macam ni. Dia tanya dia tak tanah nak wakaf, dia kata. Nak wakaf untuk mak dia kata. Ada satu tanah tu. Boleh? Dia pun beli 5.5 juta. Beli tanah saja 5.5 juta. Beli tanah, buat masjid. Sekarang nama dia Masjid Husin. Seremban 2. Lepas tu dia buting, aduh. Dia kata alang-alang tu lah, dia tak tanah lagi. Dia kata nak wakaf untuk dia pula, dia kata. Tak beli lagi 6.5 juta. Duit Dan dia buat satu lagi masjid tu, yang masjid Bandar Baru Senayan sekarang ni. Masjid Senayan tu. Yang ramai buat rombongan Tang Sungkai pun ada datang. Ramai datang ambil gambar. Yang semayang tak ramai, ambil gambar ramai. Kan? Kos pembinaan 100 juta lebih. Baiklah. Sampai tak tahap, jangan main-main. Orang kalau dia dah rasa sayang kan, dan dia cadang-cadang, dengar-dengar ada satu masjid dia nak buat kat Langkawi, nak niat untuk isteri dia pula, katanya macam tu. Macam tu lah kan. Susah kan tuan-tuan nak jumpa orang kaya macam tu. Sebabnya Allah Ta'ala suka orang kaya sedekah, tapi Allah lagi suka orang yang susah bersedekah. Sebab apa? Sebab dia susah, boleh pula sedekah, lagi Allah suka. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Tu sebab kalau ada yang muda ni kira bonus lah ni. Yang remaja lewat datang tu biasa. Kan? Tak, ini pun tanda Nabi sayang kita. Sebab Nabi doa, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Nabi dah minta. Jangan umur panjang-panjang. Kenapa? Kan heran nak kita. Kalau Nabi sayang kita, biarlah umur kita panjang-panjang. Kenapa lah umur jangan panjang pula? Nabi kata jangan bagi umur panjang. Macam mana Nabi sayang kita dengan tahap tu? Supaya kita boleh bajet umur kita berapa. Ni bayangkanlah kalau umur kita 950 tahun, macam umat Nabi Nuh. Kosong masjid ni. Silap-silap yang pasang kamera ni pun dia cakap dengan saya, nanti dah habis kan tolong off ya. Dia lah suruh saya off sendiri, dia pun balik. Bayangkan tu. Kan? Makna kata Nabi sayang itu tu sebab Nabi minta umur jangan panjang-panjang supaya boleh bajet. Kita kerja pun dah tahu dah. Tu sebab dia buat umur pencen 55. Kenapa kerajaan kita tak buat peraturan pencen 100? Kenapa tak buat? Susah nak capai 100 itu. 50 tahun pun mencangut, tahu tak mencangut? Mencangut ni ponek lah nak sampai situ ni sebenarnya kan. Mengah lah, mengah. Lelah, macam tu kan. Nak nyampai tu payah. Jadi sudah tu yang dia buat 55. Itu ada yang tak reti apa, tak sadar diri tu naik jadi 60 lah tu. Kan? Ada yang 60, boleh lagi ni 65. Ada yang cadang 65 tu. La ilaha illallah, tak terayur. Dalam syarikat lagilah. Lagilah syarikat kan namanya arta 70. Kan dalam atas syarikat. Kan director tu boleh sampai 70 tahun pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? Jadi makna kata bab umur ni tak salah. Umur orang Malaysia ni menurut kajian purata 60 tahun. Purata 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal vaganza. Tengoklah level mana. Tak payahlah. Rasa sampai 100 ni tak payahlah. Belum tahu dia dah. Nampak elok dia jogging. Waalaikumsalam. Petang tu meninggal. Kenapa hal? Tercokik sudu. Mati. Nak cakap apa kan? Bukan sebab tu. Sebab disebut jangan terpedaya dengan muda. Sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat. Sebab mati tak syarat sakit. Nabi cukup takut. Nabi sampai ke rumah Nabi masa Nabi tengah sakit. Nabi perasan ada 7 dinar lagi kat rumah. Apa hal masih ada duit lagi 7 dinar ni? Macam 70 sen lah.
Kenapa ada lagi duit ke rumah ni? Pergi sedekah je. Aku tak nak dia bertanggungjawabkan setiap dinar yang ada dalam rumah ni. Bayangkan tu. Yang kita pula comel tak ada duit dalam rumah. Kan? Ada orang tu relax tak ada duit ke rumah sebab dalam bank berlambak. Kan? Semua mainnya ya, transfer online. Chat dia tekan dia. Sampai duit kan? Itulah dia. Jadi makna kata itulah keadaan kita hari ni. Tapi Nabi sayang kita. Tu tanda Nabi sayang kita. Dan macam mana lagi tanda Nabi sayang kita? Nabi kata apa? Nabi kata faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku maka dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Punya sayang kat kita standard satu sunnah Nabi suruh hidupkan. Makna tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Satu pun tak buat, bapak apa malas. La ilaha illallah. Sah. Apa sunnah yang kita buat? Buah tamar. Bulan puasa dia lah orang. Kalau bulan puasa tengok, tamar, buah tamar dulu, buah tamar. Punya marah anak. Dia yang paling beriman dan bertakwa bulan puasa tu. Buah tamar dulu, sunnah kata. Lupa bulan puasa kan? Tadarus, dia nombor satu. Takkan kita tak darus, tak ada tadarus. Dia kerjakan plekat cap gajah duduk. Kan? Sedangkan benda tu berterusan. Sunnah Nabi ni, satu sunnahku. Nabi tak sebut 10, Nabi tak sebut 100. Nabi kata satu sunnahku, punyalah sayang Nabi kat kita. Standard yang paling kan. Nabi waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, turun daripada dah jumpa dengan Allah, turun bawah. Turun terserempak dengan Nabi Musa balik semula. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa banyak waktu salat kau? Allah dah bagi dah 50 waktu. Baik kau naik balik. Nabi Musa kata, kau naik balik, tak terbuat umat kau nak 50 waktu ni. Dek sayang umat, tak iyo pula lah. Naik balik. Ya Allah, minta diskaun. Turun. Macam mana? Nabi Musa tanya. 45. Jangan. Banyak lagi tu. Baik kau naik. Asal naik, turun kurang 5. Naik, turun kurang 5. 9 kali turun naik. Akhirnya tinggal 5 waktu. Turun bawah. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 waktu ni pun, 5 waktu yang kita buat hari ni, dah disebut oleh Nabi Musa. 5 waktu tu pun tak terbuat umat kau lemah. Tak kuat, baik kau naik balik minta kurang. Nabi jawab apa? Tak ada muka dah aku nak minta dengan Allah Ta'ala. Malu benar dah rasa, cukuplah 5 tu. Dan Nabi Musa kata, sungguhnya 5 waktu tu pun borek sebenarnya untuk umat kau. Tu ada yang cakap tu, Nabi patut naik sekali lagi. Untuk akal dia tak nak semayang tu. Boleh pula dia cakap macam tu. Kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi rahsia yang ramai yang tak tahu. Kenapa Nabi Musa suruh naik balik selain pada minta kurang solat tu? Ada satu lagi sebab. Sebab Nabi Musa seronok sangat tengok cahaya nur Allah tu ada kita pancar kat muka Nabi setiap kali Nabi naik turun tu. Tu sebab kau naiklah lagi. Sebab dia suka tengok wajah Nabi. Nabi Musa antara kelebihan dia antara yang boleh bercakap dengan Allah secara direct. Tapi Nabi bercakap dan menghadap Allahu Akbar. Macam mana akhlak Nabi tak baik? Nabi menghadap Allah Ta'ala. Waktu jumpa Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, menghadap Allah. Bila Allah Ta'ala dapat tengok Allah, langsung dia menunduk. Nabi tunduk. Bayangkan dengan Allah, akhlak tu, nampak tak? Kalau kita lah dapat jumpa, tak tahu macam mana nak tengok, tak tahu dah. Tapi Nabi nunduk. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh mohon. Nampak? Peristiwa Isra Mi'raj. Nabi mohonlah. Tak tahulah nak khabar mohon ke tidak. Mohon macam tak mohon. Sebab lebih kurang macam mana? Ya macam ni lah. Dia kata macam mana? Ya Allah, kau dah kurniakan kelebihan kepada Nabi Sulaiman sekian-sekian. Kau bagi Nabi Daud kelebihan dapat melembutkan besi. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Isa dapat menghidupkan yang mati. Kau bagilah kelebihan kepada dapat menyembuhkan penyakit. Kau bagi kelebihannya Nabi Ibrahim. Kau bagi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar yang tidak kau berikan kepada yang lain.
Akhirnya dia sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Lebih kurang macam ni lah. Menteri besar panggil imam sini datang. Dengan pengurusi masjid datang. Ada tak apa-apa masjid nak? Macam ni lah. Yang Mak Muhammad Menteri besar. Saya dengar masjidnya dapat aircon. Masjid tu dapat kapet. Saya dengar masjidnya dapat toilet. Masjidnya dapat ni. Masjidnya dapat peruntukan. Masjidnya dapat ni. Itu ya. Kau macam tu alamat memang tak dapat lah. Kan? Biasanya kalau dah Menteri besar panggil, biasa imam dengan pengurusi masjid dah siap senarai 3 muka surat dah. Senarai bondo dia nak. Nasib lah mana yang lului tu kan. Macam tu. Tapi Nabi sebut ni maknanya apa Nabi akhlak Nabi nak tonjolkan, terserahlah pada Allah nak bagi apa yang dia rasakan terbaik. Bagilah kat aku ni ya Allah. Macam tu lah. Allah Maha mengetahui. Kita baru terdatik Allah Ta'ala dah tahu dah. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut? Antaranya pertama, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Main-main declare Nabi kita kekasih Allah. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Tanya balik, ya ke tidak? Dengan kita ni sebaik-baik umat. Alamak, sembahyang sunat pun malas. Macam mana tu? Imam macam panjang sikit dah bangi. Panjang lah orang tua ni ini jadi imam. Marah dah. Kuni kena kau jangan doa apa panjang mana. Orang lapar nak menterarah ni nak makan fikir. Kan? Tanya balik. Sedekah sikit-sikit macam mana jadi yang terbaik? Zikir pun sikit-sikit. Tengok istighfar. Istighfar kan, kita tengok imam kalau istighfar biasanya lepas semayang lah, lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim 3 kali lah besok. Sahabat sehari busuk-busuk pun 70,000 kali sehari. Macam berterabu biji tasbih tu kalau kita lah. Iyo. Macam mana nak cakap ke? Kita bukan cakap orang tu, termasuk yang bercakap ni. Iyo. Lemah kita ni. Tapi Allah Ta'ala angkat sebagai umat yang terbaik. Malahan aku berikan keutamaan pada umatmu di padang mahsyar nanti. Keutamaan. Kita kena panggil dulu. Umat lain duduk belakang. Macam tu lah. Anda tak anda? Anda. Tu sebab orang yang dapat Islam menangis boleh dapat Islam. Kalau dah besar-besar, dah tua-tua boleh dapat Islam. Kita yang dah berpuluh tahun dapat Islam, relax ya. Itu yang poi tengok jenazah pun boleh golak-golak dekat luar. Ya tuan-tuan, kalau poi tengok jenazah, mokak-mokak cerita pasal dunia kat luar, berambus baliklah, memokak ya. Menghormati jenazah ni, tengah mandi jenazah. Cerita bola malam tadi siapa menang? Bangang betul. Kan? Kok bunga? Allahu Akbar. Arwah ni baik orang ni. Itulah kan? Macam tu lah. Doakan yang baik-baik. Zikir. Masuk dalam tu. Orang sembahyang jenazah apa ni tak sembahyang jenazah? Duduk luar berburak lagi tu. Ada orang macam tu. Benda yang berlaku di semua tempat kecuali Sungkai. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang sini elok-elok. Betul. Poi rumah meninggal ni jangan kita burak-burak pasal dunia. Jangan. Roh tu mengayau itu. Selagi belum sampai ke kubur dia nampak lah kawan ni tak berguna tu. Berburak dia situ. Lah tak ada baca, tak ada sokah Fatihah untuk dia. Tak ada dia khabar dia kawan baik dan sehidup semati. Tak ada dah. Nampak. Hantar dia kat kubur. Tak ada dia hantar. Sah betul lah. Tentulah. Kan? Jadi tu dia. Jadi kena ingat, kita ni kat dunia ni sementara. Dunia yang kita kumpul, jangan risau. Dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan. Dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan. Mana ada bawa? Tu sebab Iskandar Zulkarnain dalam sejarah Islam adalah raja yang beriman, paling beriman dan bertakwa dalam sejarah Islam. Tentera-tentera dia tak ada yang tinggal semayang. Tentera-tentera dia tak ada yang bangun malam, yang tak bangun malam tahajud, tak ada. Macam mana cakap tu? Tentera dia semua macam tu. Dia kata kalau aku mati nanti jangan lupa buat 3 perkara. Iskandar Zulkarnain kata. Buat apa? Pertama, yang usung jenazah aku tu pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Tabib tu bahasa orang sekarang ni doktor. Macam tu.
Tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Kemudian bila usung jenazah aku, sepanjang perjalanan tu taburkan segala harta kekayaan aku tu, tabur sepanjang perjalanan nak pergi kubur. Dan ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai layu, biar semua orang nampak. Lepas tu tentera tanya, kenapa lah kau nak buat macam tu lah? Pertama, biar tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak beritahu, hebat mana pun doktor itu, hebat mana pun tabib itu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Satu. Kedua, kau taburkan harta kekayaan tu, kau akan tengok orang berabot-rabot nak ambil harta tu. Nak beritahu apa? Kau tak boleh buat apa-apa, sebab harta tu bawa masuk dalam kubur. Yang ketiga, tangan kau terkulai, biar semua orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tak ada bawa apa-apa dah. Kan? Ada satu, saya tak nak sebut lah bangsa apa, ada satu bangsa tu lah. Habis ngotor-ngotor dah tanam sekali. Dulu macam tu. Sekarang moden sikit, dia buat replika macam tu. Bakar kan tu, tak siapa nak ditipu pun tak tahu. Kan? Konon boleh bawa sport car tu dekat dalam alam satu lagi, konon macam tu lah. Tu gasak dia lah tuan-tuan. Tapi betul kan, abang Adam Corey kan, Corey Lee dulu nama asal dia, abang Adam Corey masuk Islam tahun 2012. Kemudian bila dia sampailah ke hari ni 2012 sampai hari ni 2020, maknanya baru berapa tahun? 8 tahun 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun dia berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah berpuluh-puluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Macam mana cerita kan? Saya tu hampir-hampir dapat. Orang tanya saya, kan saya cerita kan, yelah kan. Tak sampai tahap tu. Macam mana? Kan? Ya, orang takut tengok kita ni. Tu saya perasan tu, kalau buat rancangan tanah kubur tu bagus. Tapi buatlah selang-seli. Minggu ni yang orang yang teruk perangai, minggu depan tu orang yang elok perangai macam mana. Macam tu lah. Barulah orang nampak, oh macam tu. Tiap minggu terbakar berasap di kubur tu pahal lah. Kan? Takut lah orang tengok kan. Tak, makna bagilah gambar orang beriman macam mana. Kan macam tu kan. Contohlah. Sian tu Adi. Kan? Jadi itulah dia. Benda baik sebenarnya. Tapi kadang tu lah, malam raya cubalah tengok malam raya. Macam dah hakor je, tengok. Kalau drama tu dah hakor, di Lumpuh, mengendakul apa lawan cakap mak ayah. Jangan tak paning budak-budak gini. Paning. Kalau ikut akhlak Nabi, settle. Tak ada paning-paning dah. Kan? Tu bila orang tanya hari ni, macam mana nak selesaikan budak-budak sekarang ni, budak BBNU ni, budak baru nak up. Nombor. Macam mana nak selesaikan? Akhlak Nabi, settle. Nabi ajarnya no. Nabi ajar ta'dibu auladukum bisalasati asya. Ta'dibu, adabkan anak-anak kamu tu. Didik dengan adab anak-anak kamu dengan 3 perkara. Adab Nabi cerita. Adab, tengoknya masjid ni, tengok adab mak. Gelas siap alih ya pak. Tu adab nama. Ini bagi cenia ya. Tak kan? Kalau kat rumah kan tu, orang tua-tua dulu kepantangan kalau bagi gelas tak ada alas ni. Rupa orang tua-tua dulu tu adab. Sampaikan Imam Malik rupa ada pesan. Imam Malik kata, biar ilmu tu tak tinggi, jangan tak ada adab. Imam Malik sebut tu. Bakanan tengok budak tu hormat orang tua dia tu, kerja kat mana? Dia tak kerja, dia duduk rumah je, dia terjaga rumah. Baiklah budak tu, bak orang cakap. Wih, dia tu pangkat besar kata apa? Memang tu pi pokok hajar budak orang tu. Yo, langsung tak hormat langsung tu. Dimaki kita depan-depan orang ramai. Yo, bak. Makna tak ada nilai duit kaya pun kalau adab tak ada. Iya. Tu cerita ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Nabi ajar.
Pertama dengan cara apa? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar nak kita sayang Nabi. Macam mana lah cara nak sayang Nabi ni? Pertama selalu sebut nama Nabi. Macam mana cara selawat. Sebab Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kan cerita jang ojang milah, oh milah. Kan minat benar dekat milah. Hari-hari sebut nama milah. Penyanyi ni Isabella, suka dekat Isabella. Fiona, Zai. Suka kat Zalika, suka kat Zalika. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Tapi kita sayang Nabi, selawat. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Dah sebut? Soalan bocor. Bukannya suruh kita menghafal satu Quran. Kau baca satu, itu lagi baiklah. Tapi kalau kita tak hafal satu Quran, kita selalu selawat. Malih kadang Allah bapak malih. Apa hal tak? Kan? Orang perempuan nak kadang tunggu terperanyat baru selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik bang? Dek terperanyat dapat sekotul lah gitu. Kau tak terperanyat tak ada lah tu. Kan? Tapi bukan orang sini lah. Orang sini rajin selawat. Tuang air selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Macam tu. Sambil selawat ya. Pakai baju Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakai tai Allahumma salli ala pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik basikal. Tengok orang tua dulu macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya jumpa, saya ada satu kuliah subuh di Seremban tu. Setiap hari Ahad 2 minggu sekali. Surau Taman Purba Ampangan. Dan balik daripada Taman Purba tu saya akan singgah ke pasar Ampangan tu. Ramai orang menego sarapan pagi. Roti canai, ada mutabak, ada cacau silamak, ada satu ini jual roti pound naik motor. Kayak dia Pakistani. Ya, assalamualaikum ji dia. Rambut yang muka bersih. Walaupun kalau muka bersih bah. Dia kalau potong roti tu bagi saya 2 dia pun potong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ajar dia. Saya pun tengok tu kan, saya lekor tengok dia motong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Makasih haji dia tu. Belum haji lagi tu. Tampalah saya panggil haji dia tu. Kau balik borak dengan minggu depan bila berborak dengan apa? Jemaah surau tu apa? Oh Pakistan tu Ustaz tahu tak kenapa lah? Tu hafaz Quran tu. Nah, dia datang sini menego tapi ya Allah orang ramai beli dia. Ada 7-8 biji orang yang jual roti pound naik motor macam dia. Sama, tapi orang ramai cari dia. Apa sama bukannya dia. Mari tak ada dah. Orang ramai api dia. Tapi saya tak ada, saya pada sekali saya balik Pakistan nanti cari kawan-kawan ramai. Macam tu lah. Oh baik. Tentulah. Nak kau apa kan? Jadi itulah. Jadi baik itu aja. Kan? Jadi makna kata selawat atas Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Malahan Nabi sebut al-bakhil kata. Orang yang kodokut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu fala musalli alaih. Orang paling kodokut bila sebut nama aku dia tak selawat. Malahan digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Kan? Malaikat tu kepala dia sampai bawah arasy Allah. Bayangkan tinggi tu bawah arasy Allah. Kaki sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi. Sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Punya besar. Sekali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, Allah perintah selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Dah menyelam, dia keluar ya, dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi. Dan setiap satu titisan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat. Dengan tahap satu kali selawat berapa banyak dapat. Tu sebab Nabi sebut qadakut. Tu bukan qadakut ya, qadamut. Qadakut campur komut. Tu dah. Apa yang susah mana kan?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak-budak samanya alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. 1000 selawat untuk Nabi, Rasul terakhir yang mulia. Pak siap puji Pak. Selawatlah. Digambarkan ada seorang lelaki, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia berjumpa Rasulullah dalam mimpi dia, Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Kau marah aku? Kau tak, aku bukan marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam manalah kau tak kenal aku siapa? Aku ni umat kau. Bukankah semua orang cakap yang kau ni lagi kena umat kau lebih daripada kau kena mak ayah kau sendiri? Memang benar. Nabi jawab, memang benar aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal engkau siapa, kerana engkau di sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur menangis. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat kepada Nabi tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak. Daripada cakap penuh yang kumpulan, baik selawat. Pagi-pagi sebarkan selawat. Kita bagi ya, mari kita berselawat ramai-ramai. Pagi ini dalam WhatsApp tu, masuk dalam WhatsApp group. Jangan lupa selawat. Macam tu kan. Barulah betul. Ini cerita betul. Kau apa ni, kau nak tangkap malam tadi tak habis-habis. Aduh ya bondo. Betul kau dengar ni, dengar Mira Fiza dah kahwin. Nampak? Mana tu kongsi. Yang sudahlah. Dah dia bukan jodoh kita. Nak marah buat apa? Contohlah kan. Begitu juga satu lagi cara tadilah, hidupkan sunnah Nabi. Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Yang senang-senang ya, makan buah tamak kan susah. Baru duduk sungkai dah ada pembangunan sikit dah mula dah. Ai sarapan kalau konflik menyampah pula dengan. Kan? Alang-alang. Bapai makan roti canai, makan roti canai, tak ada masalah tu. Tapi kat kedai roti canai, apa salah bawa ke rumah? Nak makan son sikit bagi. Macam tu barulah buat tu. Nak diet buah kurma lah. Buah kurma ni diet paling baik sekali. Iyo. Kan? Tapi kalau makan buah kurma menterdarah banyak yang tak apek macam tu lah. Tapi orang yang makan 7 biji buah tamak, insya-Allah sampai tengah hari kan, sampai potong sikit clear lagi. Okey lagi. Ni yo. Salah kita, I tak biasalah makan buah tamak. Ada budak muda macam tu. Tak biasa. Agak orang pula tengok tu. Kan? I tak biasa. Sunnah Nabi. Minum air masak sunnah Nabi. Senyum sunnah Nabi. Kan sama nak senyum. Jumpa jemaah. Assalamualaikum, salam. Orang tu koyok yang kata, "Oyom." Apa kono dah? Seman dah. Nak sampuk bagi salam. Dah kau cik hati pahala dia ni. Dia marah kat aku ke? Kita pun ngadu kat Mam. Dia ni kenapa Mam? Saya bagi salam kat dia. Dia tarik muka lah Mam. Kau jangan kau cik hati lah. Dengan semua orang dia macam tu. Dengan aku pun dia macam tu. Datang semayang jemaah kat surau ni, kat masjid ni, pun Nabi suruh. Nabi sampai bercita-cita lah. Nabi sebut, kalau ikut hati aku, Nabi kata, kalau ikut hati aku, nak aku pergi bakar mahal orang tak pergi semayang jemaah. Nabi baru bercita-cita, Nabi tak buat. Ikut hati aku nak bakar je rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Nabi kata, kalau Nabi bakar betul-betul kan jadi sunnah pula, payah. Kerana tak ada kerja lain lah imam pergi bakar mahal orang. Pergi satu rumah dibakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah imam lah kena bakar. Kan tak adalah macam tu. Tapi makna kata penekanan lah bagi. Kan? Tapi apa Nabi buat lagi? Nabi kuat sedekah. Kadang tu saja kan, ujian sedekah ni bukan senang. Apa halangan buat baik? Apa halangan nak buat kebaikan ni? Ada 2 halangan buat kebaikan. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua keraguan. Itu je halangan nak baik-baik ni. Hawa nafsu, kita nak bagi, nafsu dah bagi tahu. Kalau kau bagi sedekah banyaknya, malam kan memang tak dapat kau makan kodok tom yam tu. Apa? Kodok tom yam punya hal.
Kalau kau bagi duitnya, alamat memang tak dapat, kau tekan spot rim begini. Kalau kau bagi dia, kau tak dapat, beli baju baru. Nafsu mbak. Kita baru nak cucuk duit. Baru nak cucuk, tiba-tiba. Tadi masuk bank, tak ada apa-apa. Baru nak cucuk, dah tagak budak tu kat luar pintu tu. Pegang bertabung. Wah, masuk bila budak ni sampai. Tadi tak ada budak tu. Dia macam boleh tahu pula. Dia ni standby, dia menyuruk kat mana-mana. Kan dia nampak aku masuk, tiba-tiba dah ada. Masa tu ujian ni. Zerap. Daripada nak keluar, dia tengok balance dulu tinggal berapa. Ini takkan tak hulu ni. Dia pun tokan RM50 dengan harapan keluar 10-10. Dia tokan zap 50 skoping. Sudah. Macam mana nak bagi budak ni? Budak tu macam ni, muka selengah kan. Aduh. Tak payah keluarlah 50 lagi. Zrap. Masuklah 50. Faham? Jangan risau. Seramai-ramai orang nanti masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur. Apalah torang kubur aku ni? Lapanglah sikitnya. Orang cakap sempit. Tanya malaikat jawab. Sebab ni torang dan lebar sikit kubur ke ni. Sebab dulu kau pernah sedekah singgit. Itulah sedekah kau paling ikhlas hari tu. Sebab kau tak ada niat apa-apa. Memang kau niat nak sedekah. Ya, kau ni singgit punya hal ni. Allah, kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Maksud tu dah lambat. Tu sebabnya bagi ya. Kita kodakut-kodakut belum tentu kita punya. Yang kita bagi itu insya-Allah kita punya kalau kita ikhlas. Bayangkanlah orang yang sumbang duit untuk buat kapet ni. Ni kapet ni baru ni. Kan? Saya pijak pun tahu. Ya tak? Baru berapa tahun? Berapa? Lama dah? Bawa? Ya, belah-belah tahun kapet ni. Macam barulah. Bila orang tu sedekah waktu mula-mula nak pasang kapet ni, selagi mana orang pakai, selagi itulah pahala mengalir. Allah. Bila sujud tabanam muka, tak tahulah apa oleh sebab tak nak datang masjid. Masjid Jamik Sungkai steady, dia punya kapet sampai keluar. Alhamdulillah, saya tengok sekarang subuh pun ramai sampai ke belakang semenjak penjarakan sosial ni. Tak apalah kan. Iyo, kita kena jaga jarak ni. Jangan main-main, jaga sopi dulu. Kita selesaikan, putuskan rantaian Covid tu supaya kita boleh rapat-rapat balik. Comel kan ni kan. Minta lah kan. Paning-paning. Masa ni ujian ni. Nabi pesan juga tu. Apabila berlaku wabak, jangan pergi ke kawasan wabak, jangan tinggalkan kawasan wabak. Nabi tahu dah. Tengok Nabi. Tak pernah terfikirkan Nabi boleh bagi nasihat macam tu. Cerdik tak cerdik? Cerdik. Jadi buat Roblox tu ikut macam mana Nabi suruh lah tu. Supaya nak halang kita pergi ke kawasan wabak dan meninggalkan kawasan wabak. Melainkan atas urusan yang tak dapat dielakkan tu. Lainlah. Ya. Masa tu baru tahu. Jadi PKP monong. Ada satu artis tu. Dia buat persembahan kalau ada show tu. Pagi 20,000. Petang 15,000. Malam 20,000. Sehari berapa? 45,000 sehari. 55,000 sehari. Sebulan yang mana? Bayangan, dia dah susun job 3 bulan. Dia dah beli rumah besar, kereta besar, melancong luar negara. Sekali batal semua. Manung, itu yang rumah besar, kereta besar, dia tergamak sebut, tak ada kebantuan untuk kami. Tu sebab tak boleh lawan orang dulu. Orang dulu steady. Kalau lah berlaku wabak macam mana tak boleh keluar ke mana-mana, orang kampung dulu lekat dalam kopuk tu dah ada padi. Tapi dapat boreh, masak lah. Bak lauk kau tunggu, aku pergi cari je. Pergi ngocah, ni sebenarnya ngocah. Orang jauh sebut menggagau. Menggagau ikan. Kan? Dapatlah 2-3 ekor. Zap. Settle. Nah, kau masak. Selesai. Orang dulu tak ada hal tu dah. Pucuk ubi jadi. Kan? Yang sini pun ramai kat Jawa kan. Sayur bening. Jadi. Orang dulu makan bening, makan cuk paku, makan ucuk ubi rabui. Bukan sebab sadap mana. Sebab itu je yang ada. Kan? Sekarang jadi lauk hotel. Beratus harga lauk tu. Kan? Pucuk paku. Mana ada yang tanam? Tak sesiapa punya atau berjalan di rembat kan lu.
Nabi Alhamdulillah orang dulu tak ada susah. Dia tahu dia nak, dia bercucuk tanam kau, dia apa kau, semua dia dah pandang masa depan lah. Ubi robui kan, cocah dengan sambal, terbayang lah. Pagi ni ada sarapan tak? Ada. Itulah. Jadi tak lelai lama dah kuliah subuh dah. Sarapan dah ada kan. Memang tak apa, nanti kita sambung lagi kan. Cerita akhlak Nabi ni memang panjang. Kan? Apa lagi? Bagi salam. Nabi bagi salam. Itu pun sunnah Nabi. Assalamualaikum. Malahan dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Puih botu sahabat. Sampai kan ada salah seorang sahabat menyuruh belakang tiang tu nak bagi salam kat Nabi dulu. Baru nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi dah bagi salam dulu. Nah, kau tahu Rasulullah, aku agak-agak biasa kau ada kat sini, aku bagilah salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Jadi janganlah pahala aku lah bagi salam dulu, aku lagi tua pada dia. Kau bagi salam. Kau tak hormat ni orang tua ni. Tu bangang orang tua tu cakap macam tu. Orang tua sini tak, orang tempat lain. Ni ya. Kan sama Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam pakcik sihat. Macam tu lah. Kan elok tu. Kan? Hormati yang tua, sayangi yang muda. Macam tu lah kan? Kemudian selain daripada salam, selain daripada senyum, apa lagi? Syukur. Tu deh. Syukur dengan apa yang ada. Kita tengok macam mana ada satu malam tu Nabi dengan Aisyah dah dalam selimut nah. Nabi sebut, bolehkah kau izinkan aku untuk aku solat barang seketika? Nabi bukan takut bini no, tapi bahasa puitis izinkanlah abang pergi semayang sekejap. Pergilah kau wahai kekasihku, macam tu lah kan. Tak ada takut bini dah kan. Macam kita lah, abang pergi kerja dulu, macam tu lah kan. Izinkan abang pergi kerja dulu. Pergilah bang, tapi usahlah berlama-lamaan. Sesungguhnya hatiku rindu tidak tertahan. Macam tu patutnya macam tu kan. Jadi apa Aisyah kata? Sesungguhnya aku lebih suka kalau kau bersama dengan aku berada di dalam selimut ni. Tapi pergilah kau wahai suamiku ya Rasulullah. Contoh. Bila Nabi pergi, tonanga bunyi macam air mengelagak. Tonanga bunyi mengelagak macam bunyi air masak. Bunyi apa? Rupa Nabi ambil wuduk menangis. Nabi semayang ke takbir menangis beryoyo. Ya Rasulullah, kenapa kau menangis beryoyo ya Rasulullah? Sedangkan kau tak ada dosa ya Rasulullah. Maka salahkah aku? Nabi jawab, maka salahkah aku menangis kerana aku bersyukur atas kurniaan Allah itu. Aduh. Itu sebabnya kita ni kono bangun malam. Kono bangun malam. Sebab apa? Bila malam ni duduk seorang-seorang ni, kita mudah nak nangis. Kenapa nak nangis? Kono nangis. Sebab tu insurans. Siapa yang menangis air mata keluar air mata kerana Allah, mengenangkan dosa dia kerana Allah, maka diharamkan kulit tubuh badan tu dijilat api neraka. Soalan bocor. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Ayah lagi dah menangis sebab lelaki tu. Dah lah. Nangis kerana dosa kita dah. Baik-baik dengan suami takat yang kita boleh. Yang poning-poning tu jangan diikut. Contoh suami kau pergi pasar, kau tolong beli nombor ekor tu. Suruh singgah beli nombor tu dia. Kurang asam punya suami. Contoh lah. Benda tu tak berlaku lah kat sini. Contoh. Jadi tak payahlah ikut benda yang poning-poning tu. Kan? Jadi kadang orang cakap, kau tahu tak benda ni haram main nombor ni? Ikhtiar tu lah jawab kan. Sah tu. Kan? Jadi menangis kerana Allah. Bangun malam. Itu sebabnya kalau tak boleh bangun malam sehari sekali, buatlah seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali bangun malam. Tak dapat ya, seumur hidup sekali. Kau itu pun tak dapat, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Tak nak guna, hidup terus. Ya hawana. Sebab bila bangun malam tu kan, dah sana bangun 3/4 malam tu dokek kasut kita, kocik je kasut. Lagi satu lagi, kalau ada peluang kalau habis PKP tu lah, kalau ada peluang naik kapal pergilah. Yang kapal cruise tu, yang ada yang buat pelayaran Islamik tu, pergilah. Ya, saya dah pergi dah.
Lain macam masa sampai kat tengah laut. Kapal tu masa sampai kat pelabuhan Yeti tu, rumah bosang macam ni lah tengok ya. Orang kampung gayat. Pek boleh tingkat kapal Costa Victoria. Star Cruise pun saya naik. 2 kapal, satu lagi Dragon. Kapal Dragon apa dah yang dekat Vietnam tu. Halong Bay saya pergi. Tapi yang paling gila yang naik Costa Victoria tu lah. Daripada Seremban, pergi ke Pulau Pinang naik kapal tu. Daripada Pulau Pinang pergi Singapura. Pergi Singapura, berhenti lah kat perairan Melaka tu. Naik bot pergi Melaka. Gila betul pergi Melaka. Baik dia naik kereta pergi Melaka. Dia berhenti singgah sebab nak nyampaikan bantuan kat rumah anak yatim kat Melaka tu. Naiklah bot tu kejap. Tapi nak cerita, besarnya 800 lebih bilik dalam kapal tu. Rasa besar betul macam mana cak. Dan memang tak ada lah goyang-goyang poning-poning ke dalam tu, tak ada. Memang dia punya gogar tu macam tu je. Tak ada gogar pun. Kita tak terasa. Rasa macam dalam bangunan dia. Kan? Tapi bila satu pagi tu bangun, duduk di tengah laut, kita nak sembahyang subuh, kita pandang, tak nampak daratan langsung. Laut dia keliling ni. Masa tu baru tahu. Masa tu lah saya dengan Ustaz Muhadi Yul masa tu. Muhadi Yul kan, dia kata, walaupun dosa kita sebesar kapal, tapi keampunan Allah ini seluas lautan. Sembahyang dekat dalam kapal ni lain macam. Waktu azan senyap kiblat kan, lepas tu cek kompas balik. Okey, pusing. Dah perempuan nak lari belakang. Menghadap sini pula dah. Kapal tu dia gerak. Pusing senyap. Jadi kiblat dia tu lagi-lagi lah. Bila kita bangun malam buat tahajud tu, sembahyang ni ngadap senyap. Sembahyang ni ngadap senyap. Tahajud ngadap senyap. Sunat taubat ngadap senyap. Macam tu lah. Tu pengalaman. Tapi memang sembahyang dekat atas tu Allah terasa. Macam tu lah. Bangun malam, insya-Allah. Tengok dosa kita. Digambarkan akhirat nanti. Kan? Kita ni dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulan. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada dah. Hui, kota kampung. Tak ada. Tak ada. Masa tu tak ada dah. Tak ada sibuk kota kampung dah. Masa tu semua nak menyelamatkan diri. Masa tu punya bayangan matahari yang mencarak tu, satu apa orang tu, sejengkal daripada kepala. Macam mana tu? Sekarang pun heboh dah panas. Apasal lambek nak on aircon ni panas. Matahari jauh tu. Sok dokek macam mana tu? Lepas tu masa tu adalah orang yang poluh dia. Disebabkan matahari dia poluh dia sampai buku lali. Banjir. Masing-masing lain banjir. Yang seorang tu sampai pinggang, yang seorang tu sampai telinga, yang seorang tu lomeh tahu ya. Sampai kan ada yang kata, ya Allah masukkan aku dalam neraka tahu ya Allah. Payah benar duduk kat padang mahsyar. Sebenar lagi tahu neraka. Jangan minta-minta. Ringkas cerita, semua masa tu cari bantuan. Jumpa Nabi Adam, bantu aku wahai Adam. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Tapek dah. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tapek tolong dah. Jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa bantu aku. Tapek tolong. Kau pergi cari Muhammad. Muhammad yang boleh tolong kau ni. Nabi Musa kau nak muka umat Muhammad ni. Kau pergi cari Muhammad. Masalah dia jarak masa nak jumpa satu Nabi dengan satu Nabi tu. Jarak perjalanan dia 1000 tahun perjalanan. Fikirlah tu. Dengan sorry, dengan payah. Nak cari Nabi untuk apa? Nak dapatkan apa? Dapat apa? Syafiqah. Syafaat. Sebab betul. Kan macam syafiqah tadi. Cari syafaat. Tak ada orang lain boleh bagi. Nabi kita ya. Tu sebab Nabi ni kan tak pernah, daripada hayat Nabi tak pernah doakan jahanam umat ni. Ya Allah kau terbalikkanlah orang ni ya Allah. Ya Allah kau bakarlah orang ni ya Allah. Ya Allah kau hancurkanlah ni. Tak ada. Nabi tak pernah doa macam tu. Rupa-rupa Nabi simpan kota tu jadi syafaat. Dan bila akhirat tu ada 3 jenis syafaat yang kita tahu. Yang pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Ringan rasa kat padang mahsyar. Taklah sorry cara lain. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Kalau nombor 3 tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Tak ada guna hidup lah. Kan? Jadi itulah sebab kita nak minta
bantuan daripada Nabi. Dan katalah kita masuk dalam golongan yang dikatakan ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj tu Nabi nampak 70,000 umat dia yang akan masuk syurga tanpa hisab tu. Nabi bawa ni semua nak ikut Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman kuat betul bunyi. Bunyi apa ni? Bingit telinga. Macam nak pecah geranang telinga. Bunyi apa? Rupanya bunyi ngauman api neraka. Jaraknya berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Dah macam tu bunyi-bunyi. Kalau dokek tak tahulah mati tahu kan masalahnya. Akhirat nanti mati itu sendiri pun dimatikan. Tak mati-mati. Tak ada siapa mati. Malahan orang kafir dalam kitab Mukasyafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, orang kafir tu gigi dia, bahu dia sejauh-jauh berpuluh-puluh ribu kilometer panjang lebar tu bahu dia. Gigi dia akan dibuat sebesar gunung Uhud tu, Jabal Uhud, Bukit Uhud. Sebesar Jabal Uhud sebab apa? Nak pastikan dia tu bila masuk neraka tu memang maksimum bila dia kena seksa tu. Kita ni saiz macam ni masuk zap cup hilang. Habis terbakar. Naik balik. Cup hilang. Macam tu lah. Saiz kita kecil. Ya. Jadi bila dengar macam tu Nabi pun sebut, demi umatku ya Allah. Demi umatku yang beribadah, bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka, halau api tu. Pergi tak? Makin okey api tu. Lah. Nabi halau makin okey api tu. Pergilah kau. Dah hilang akal lah. Apa yang nak buat ni? Sudahnya datang malaikat Jibril. Dia bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api tu. Nabi pun ambil air tu. Nabi pun siramkan. Padam api tu. Dia menanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku tadi itu? Wahai Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Tu cerita bab menangis tadi. Menangislah kerana Allah. Paksalah diri menangis. Nangislah. Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti akan ada orang yang menangis, punya banyak sampai keluar air mata darah, atau air mata darah baru keluar. Pasal akhirat besok punya banyak air mata darah, sampaikan kalau letak perahu berlayar. Masa tu buat apa? Tak ada guna yang nangis masa tu. Sekarang nangis. Atas dunia ni menangis, paksa diri menangis. Ya, menangis, ya Allah banyak dosa aku ya Allah. Dulu-dulu banyak dosa aku ya Allah. Tu jago. Kan? Ada soalan macam. Malahan dikatakan ada seorang tu, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka ya Allah, kerana sesungguhnya dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Aku sebagai saksinya. Ya, tu pun dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu juga beritahu. Tajuk menangis kerana takut pada Allah. Dia menangis tu rupa-rupa waktu dia menangis tu, mengalir tu kono ke rambut tu bercakap tu. Maka Allah Ta'ala, maka masuklah dia ke dalam syurga. Pindah masuk syurga. Dia nangis tadi. Tapi tak payahlah malam kang menangis di tadah dengan rambut tu, tak payahlah. Maknanya nangislah. Nangis. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kan? Ini menangis anak terkeluar daripada pertandingan bintang kecil menyampah betul. Aduh, tak apa perangai pun tak tahu. Kan? Kita tengok mak ayah yang hantar anak masuk bersabakah. Anak yang kalah pun dia gembira. Sebab anak yang mengaji Quran, anak yang hafal Quran, gembira dah. Anak masuk bintang kecil, tak payah hati komplain dengan pengadil. Anak saya training sebulan dah. Nak mampu yang tua tu. Lepas tu adalah yang masuk kilauan emas. Itu satu lagi. Kalau ada orang sungkai yang masuk kilauan emas, pihak masjid escort dia. Escort dia naik van jenazah biar disodar sampai ke Lumpur. Kau nak bertanding kan, kita escort yang jenazah. Dan tuan tu tak jadi masuk dia. Tengah menyanyi kan tercokek mikrofon je kan. Ingat-ingat kan. Orang sini tak ada dah, tempat lain. Begitu juga Nabi ini bersama gurau. Bukan Nabi tak bergurau juga Nabi ini. Bergurau dengan isteri, main koja-koja dalam rumah. Nabi main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Nabi bagi Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Nampak? Tolak ansur Nabi nak bagi tahu tu. Tak ada dia yang menang kan? Macam tu lah. Bagi mana, oh kalahlah aku kepada kau wahai Aisyah. Nampak? Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat pun ada.
Makan buah tamar. Dia duduk makan kat meja tu. Sahabat makan buah tamar, biji dia letak dalam pinggan Nabi. Macam perangai kita makan sate dengan kawan kita. Kita makan sate lidi tu, kita letak dalam pinggan kawan kita. Pernah baik tak tu? Konon macam dia makan banyak, kita tak makan banyak. Pernah baik tak tu? Kan? Rupa zaman Nabi dah berlaku. Sahabat-sahabat makan buah tamar, biji tu dia letak dalam pinggan Nabi. Nabi baik tak reti. Nabi nampak, Nabi buat tak tahu. Nabi makan. Zab semua letak. Akhirnya seorang sahabat tahu, ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah, kau yang letak tadi. Tak. Nabi senyum. Nabi jawab, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kau telan. Sebab pinggan dia kosong. Tengok Nabi gurau. Oh, tak kono dah kita. Nampak cara Nabi gurau. Nabi gurau tak kasar, tapi kono lah juga. Nampak tak? Macam tu. Iya. Macam tu lah Nabi kita kan. Bertuah tuan-tuan. Dalam banyak-banyak nikmat Tuhan bagi kat kita. Cuba kita fikir. Tuhan bagi makhluk ni, ada makhluk hidup, makhluk mati. Yang punya meja ni kan makhluk mati ni. Mikrofon ni, kalau tak tekan kan tak on, maka makhluk mati ni. Makhluk hidup, syukur Allah bagi kita jadi makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada 3. Satu, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong. Asal kenduri je comel, habislah kita. Orang ni gamar pula merobong pula kan dan gulai tu. Ya. Atau lahir-lahir jadi sorai, hari-hari. Konolah asal lemak cili-api, lemak kuning kan, sorai memang selesai lah. Kan? Bayam hari-hari selesai. Tak, Allah tak jadi kita tumbuh-tumbuhan. Syukur juga Allah Ta'ala tak jadikan kita haiwan. Bayanglah jadi kambing. Asal maulud dia comel. Maulud dia kalau panggil penceramah kebanyakan kambing. Saya pun naik poning kadang. Saya makan kambing ni, tapi kadang kepala kambing letak kat meja makan depan saya. Lah ingat. Tak baik tu dah. Tapi kalau orang tolong potong-potong bagi saya makan, manja. Kan. Tak adalah saya tak makan dah, makan. Tapi macam itulah. Comel kambing tu. Wih, ni dah maulud nak. Kambing tu berburak sama dia dalam kandang. Aku rasa kau daging kau banyak. Yang gomok tu tak ada dah. Dia gambar tulang-tulang. Mesti kau punya. Sudah dua-dua selesai. Sebab minggu tu forum. Kan? Selesai dua-dua ekor kambing. Kenduri. Iya. Allah tak jadikan kita kangaroo. Bayangkan meloncek ke Australia tu. Tak. Tapi Allah jadikan kita jadi manusia. Dahlah jadi manusia. Allah jadikan kita Islam. Lahir-lahir duduk dalam keluarga Islam. Orang lain menangis. Saya di Mekah tu ada 2 hamba Allah perempuan ni, dalam sekitar umur 40-an 50-an. Dia 2 beradik. Cina masuk Islam. Dia kata dia 5 beradik, 3 dah masuk Islam, lagi 2 belum. Tapi minta tolonglah doa. Dia kata, Ustaz tolonglah doakan biar mak kami pun masuk Islam. Kami puas pujuk mak kami. Mak kami kata tak apalah, kalau kau nak sangat, besok aku mati kau tanam aja macam orang Islam tu. Aku tak mengucap pun tak apa. Nah, mak dia. Tanya Ustaz Farid Rawi. Ustaz Farid Rawi share macam mana gembiranya bila mak dia sampai masuk Islam sebelum mati. Tu dia. Nikmat Islam. Dahlah dapat nikmat Islam. Umat Muhammad pula tu. Kenapa jadi umat Muhammad special? Bayangkan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul merayu, Ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, Ya Allah. Tak dapat. Kita tak minta dapat, tapi relax macam tak ada apa-apa. Itulah kita dapat jadi Muhammad. Dahlah jadi umat Muhammad, duduklah kat Malaysia. La ilaha illallah. Bayangkan kalau lahir kat Palestin. Atau lahir duduk kat Perancis, Islam kat sana. Poning ke malu? Duduk kat Bosnia Herzegovina. Saya dah pergi bakar. Sorik betul. Nak menterdarah payah, nak buang bodoh kita menterdarah pun payah. Nak berak tak ada lah kepala paip poning. Bawa ini ustaz lah. La ilaha illallah, macam mana gaya tu? Elok lah duduk Malaysia. Dah lah duduk Malaysia, sungkai pula tu. Kan. Punya elok ada pinggan, dalam buluh kat dia nak makan. Bayangkan tu. Macam tu lah kira. Kan? Iyo. Puih batu lah kan orang ni nak makan. Nasi buluh sebaik dah tu. Orang sini tak heran lah. Kan? Pembando kan? Macam tu lah kira. Kan? Tapi betul. Allah bagi nikmat banyak kat kita.
Ya, cuba tengok yang datang. Punya besar nikmat. Orang lain nak keluar rumah, pandanglah. Yang kat Palestin tu, pandang. Kau ada lah bom sampai. Iya. Punya jahat Zionis tu. Dihantar tu bom tu dekat Tampek yang mana ada budak-budak dengan perempuan dengan main. Situ dia hantar. Kita ni relax tadi. Naik motor. Suara dalam pun tak pakai. IC lesen pun tak bawa. Tak ada apa. Relax. Punya nikmat yang duduk kat Sungai ni. Ada kau Roblox pergi tadi tak pergi datang masjid? Tak ada? Tak ada. Saya datang tadi Roblox ada dekat apa ni? Roblox sebelum masuk Gatri. Kan? Berhenti tepi. Oh sudah. Saya dah ready dah ni nak tunjukkan banner program ni. Kan? Saya nak pergi Teluk Intan ni. Kan? Nak cakap itulah kan. Apa nak pergi Sungai? Rupa turun. Ustaz, kita ambil gambar. Hanya ambil gambar. Hampir betul. Oh sah betul lah. Comel dan juga dengan dia orang kan. Ambil lah gambar jap. Kan kesian ni perempuan ni. Itulah hiburan ni malam tadi kan. Ya. Saya bersama malam tadi macam market Melaka dengan Abang Samsul Rau-Rau. Daripada Melaka terus ni Alhamdulillah. Kan. Kira memang belum makan lah kira macam tu lah. Macam tu lah. Tapi itu dia nikmat Tuhan bagi kat kita kan. Nikmat bagi. Iya. Betul. Nikmat kat Malaysia ni Allah tak payah nak cakap dah. Tu sebab macam mana syukur. Kita ni 600 dah comel. 600 dah kes kita. Kawan lah 7,000 sehari. Kat Amerika tu tengok boleh 1,000 sehari. La ilaha illallah. Bau padan muka kau. Sibuk dengan kacau negara orang. Sekarang bau pening kepala. Dah tak sampai dengan kacau orang. Negara dia pun pening. Dengan presiden pun kena. Gila betul. Iya. Cakap apa? Indonesia berapa? 5 ke 7 ribu kes baru sehari. Arab Saudi pun, dekat negara Arab pun 2-3 ribu sehari. Tak tahulah boleh pergi umrah ke tidak malam seboleh ni. Siapa nak pergi dengan Samsul Umat malam 3 tahun depan. Kok boleh. Kita cubalah anjaan kan. Ini bukan promote nak lebih kurang. Memang ya. Nikmat Tuhan bagi kat kita banyak. Kan? Ni yang boleh dengan relax. Ni dia terfikir ni. Kan kau jap lagi nak minum ke mana dengan kawan. Dah ada plan dah tu. Kau pengen ni minum mana? Tak apalah. Lepas ceramah kita lepak lah. Sebenarnya Tampek biasa tu. Hari Sabtu. Nampak tak? Tu. Allah bagi nikmat kat kita. Sedekah ni sampai kelebihan. Kan? Sedekah pula cerita kan. Sedekah tengok. Tak ada masalah. Orang Malaysia ni sebenarnya tak ada masalah. Saya pernah ceramah dengan tahun 2 tahun lepas. Saya Abang Samsul Rau-Rau dengan arwah Datuk Nasir Wahab dekat MSU College Sains Shah Alam. Masa tu Dewan MSU tu digunakan untuk kutip dana masjid, nak bina masjid dekat Bukit Gajah, Kelang. Masjid tu kos pembinaan dia masa malam tu saya tanya kosnya berapa? 9.6 juta rumah ai. Malam tu makan jamuan, makan malam amal tu sambil menderma tu nak kutip duit nak bina masjid. Saya kata mana dia nak cari duit ni. Dalam hati saya cakap dengan masa seorang bang, masa bila dapat ni bang? 9.6 juta bang. Rupa-rupa malam tu diumum dalam tempoh setahun. Bukan itu program pertama yang dia buat untuk kutip dana. Dan malam tu diumumkan tinggal 800,000 saja lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Orang Islam ni kalau menyumbang senang. Tak apa dia kedokut pun tak tahu. Kan? Bagilah. Apa masalah? Nampak lah kipeh nampak. 35,000 tu kan. Saya tahulah. Dekat perasan tak masjid yang ditambak yang dekat selat tu, apa masjid selat tu. Dia ada ni kipeh ni, dia kata ustaz, dia kipehnya tengah ramai orang yang boleh pasang. Kalau tidak tersingkap kain imam dah. Dia kat tu. Dia kalau dan yang bagus tu dia terasa macam angin luar. Dia tak rasa sajuk macam aircon tapi berangin lah. Tu lebih. Tapi bila tu tinggi. Jadi tu sebab kita kena sumbang. Alah kita ni masjid ni lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala. Apa tu? Tapi natang bayar tu. Alah duit bukan segala-galanya umat ayat ni. Betul. Tapi segala-galanya nak pakai duit tu masalah. Kan bil elektrik bil apa pun bayarlah. Nampak tabung jangan baik-baik lalap. Tu dia. Mana tabung masjid ni? Ke mana tabung? Ke luar. Tengok punya berani masjid ni. Ke luar letak. Nampak steady tak steady. Dekat Labu
Somban. Poti bosi tu. Apa dia boleh? Dengan poti-poti bosi hilang. Gila betul. Masuk bilo duit kojo tu. Gila betul orang ni mencuri duit masjid. Kan? Yang setakat ni kalau masjid-masjid kampung tu kipas hilang tu dah besok dah tu. Poti bosi. Macam mana kojo tu? Oh, ya, salah. Kebetulan pula dia tunggu lepas Jumaat lah tu. Lepas Jumaat esok tu bagi betul duit kojo. Saya tahu tu. Tapi tu lah. Sumbang. Sebab Nabi sedekah. Sedekah hampir perkara. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang tua tu dulu panjang umur sebab dia rajin sedekah. Iya, tengok kuni kenara. Mana ada orang tua yang datang belenggang dulu? Mana ada? Mesti ada bawa barang punya. Saya cakap, saya ni nampak muda tapi kalau tak tua, bab adab ni memang penting betul. Dulu mana ada? Dulu siap berkenduri berkampung kan tak? Berkampung. Okey, kau cari buluh, kau cari ni. Kau ni siapa masak air? Kau masak air. Siapa ni jambar, siapa jaga budak? Berapa ramai budak ada nak buat menating tu apa? Bawa dulang tu. Jambar. Ani 9 kata bawa jambar. Apa orang Jawa sebut rewang kan? Merewang lah tu. Rewang kan. Ya. Dulu macam tu. Kemah pun pakai buluh dulu. Jadi makna kata tak tunjuk ikhtiar cari buluh satu hal, nak jadi kena kemah satu hal. Tu belum buat para nak letak susun lauk tu. Oi dulu kenduri. Sekarang sonang start. Cateringnya siapa kata sonang? Tengah hari dah berapa puluh tuan rumah, lauk habis je. Poning ke mana? Ajak apa? Bajet 1,500, ajak 3,000. Gila betul. Poning catering tu. Dia marah catering, masak sikit pun nak, kau dakut. Nah, magaduh dengan catering tu. Tu orang dulu datang apa? Bawa botik, bawa apa yang ada je. Kepaya bawa, botik lah, botik papaya. Orang Sungai sebut papaya tu. Bawa botik, ada yang bawa buah kelapa, ada yang bawa susu, bawa minyak, bawa topung. Kalau catering pun bawa je, boleh, bagi. Saya catering tak apa, ambil je. Rupa-rupa dah habis kenduri, semua balik tuan rumah manung. Allah. Pandang dapur, boleh, banyak, topung banyak. Okeylah, settle. Baik. Sedekah. Kadang aja amak ni bagi banyak ke orang, kita pun tak ada. Biarlah besok kita susah, sok ada orang lain tolong kita pula. Macam tu. Tu orang dulu panjang umur. Nampak tak? Umur dah 60, 70 tahun, jalan kaki lagi tu pergi kedai, jauh tu. Budak sekarang jauh lah, tak larat budak sekarang. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Jadi saya tak adalah nak cakap panjang mana, saya faham lama mana cara mandang tu sebab saya tahu dah. Ini lama mana ceramah ni tu kan. Jadi ikut banyak lagi nak cerita ni kan. Tapi tak apa, insya-Allah di lain kesempatan kita buatlah kuliah maghrib pula biar ada lajak sampai ke seboleh kau. Kan macam tu insya-Allah. Kan? Jadi itu deh. Macam mana pun ikut akhlak Nabi. Ikut akhlak Nabi. Sungguhnya akhlak Nabi ni yang terbaik. Tak ada dah yang lain. Mahatma Gandhi ya kau. Kalau lah Muhammad ni masih hidup, tentu masalah apa tak ada. Punyalah kan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah satu nikmat yang paling besar Allah bagi kat kita adalah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nak mati dah, Nabi nak ditarik nyawanya, Nabi tanya Jibril mana? Jibril mana? Sebab malaikat maut datang. Bayangkan malaikat maut pun Allah Taala suruh, wahai malaikat maut, kau nak pergi jumpa kekasih aku tu, pakailah lawa. Kau bagi salam dulu, kalau dia bagi kau masuk baru kau masuk. Itu Nabi kita dapat layanan macam tu. Kita tak dapat dah, tiba-tiba dah depan mata je. Bila sampai Jibril baru tanya. Jibril nak menyuruh siap-siap, dia tak sanggup tengok Nabi nak kena cabut nyawa ni. Tapi dah dipanggil datang dah. Tak ada kau berita baik kau nak hiburkan hati aku ni. Sikit lagi ya. Sikit ni. Tak ada kau berita baik kau nak hiburkan hati aku. Ya Rasulullah, malaikat dengan bidadari semua tengah sibuk menghias syurga untuk kau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Lama Nabi sebut, tak ada berita gembira lain untuk aku. Ya Rasulullah, malaikat dah berbaris dah nak menyambut kau ni Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau berita baik lain ni kau nak bagi tahu aku. Hiburkanlah hati aku ni.
Ya Rasulullah, Allah dah jamin dah kedudukan kau dalam syurga ya wahai Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Dia dah masuk, kalau kita masuk juga. Ya kau? Alhamdulillah, lantak kau lah yang lain. Tapi Nabi tak, sebab Nabi fikir umat dia. Kau tahu kan apa yang aku nak dengar? Macam tu Nabi cakap. Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk dalam tu. Barulah Nabi senyum. Nabi pun kata, wahai malaikat maut, rapatlah, kau cabutlah nyawa aku. Steady. Fikir pasal umat barulah. Tu Nabi kita tu. Kemudian masuk cabut nyawa tu. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Nabi kekasih Allah pun sakit kena cabut nyawa. Dan apa Nabi sebut? Ya Allah, kalau macam ni lah sakit ni ya Allah, tak tertanggung umat aku. Nampak? Fikir umat gitu. Ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu, bagilah kat aku biar aku tanggung. Contoh. Itu sebab ada pandangan kata, kita mati besok tetap sakit, tapi kesakitan tu dah tinggal 1/3. Sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Dia sayang tak? Jadi nak gambarkan lagi sakit tu, malaikat maut nanti dia kena cabut nyawa semua, termasuk malaikat-malaikat pun kau cabut nyawa. Akhirnya tinggal malaikat maut dia dengan Allah Ta'ala. Siapa lagi ya Allah? Kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, tentu-tentulah nyawa sendiri dicabut perlahan. Dia kata, ya Allah sakitnya, barulah aku tahu sakit macam mana. Malaikat maut kata, kalau aku tahu macam ni sakit, tentu orang yang beriman atas dunia ni dulu, aku akan tarik lagi lembut lagi. Sebab dia ingat dah lembut dah untuk orang beriman tu, rupanya sakit lagi. Nampak macam tu lah dia. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran, dan ya walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan, dan sama-sama kita sebar panjangkan kepada yang lain. Sedikit pengumuman kepada